Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sampaikan tentang tajuk punca pencemaran. Apa punca pencemaran? Video sebelumnya saya telah ceritakan tentang punca berlaku pencemaran udara, pencemaran ni. Saya nak tahu tentang punca. Apakah punca pencemaran ini sebenarnya? Berlaku dah tahu. Punca dia tak tahu lagi. Apa aku cakap tak faham, tak apalah. Punca pencemaran. Antara punca pencemaran yang boleh dihuraikan sebagai penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ni ialah pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi. Pencemaran ini terjadi tanpa diduga oleh masyarakat, bukan tanpa disangka, diduga. Ini kerana pencemaran ini berpunca daripada apa? Daripada kejadian seperti gunung berapi, ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Pencemaran ini juga boleh mendatangkan kesan yang negatif terhadap masyarakat setempat. Sebagai contoh, apabila berlakunya letusan gunung berapi, secara tidak sengaja iklim atau cuaca juga akan turut berubah menjadi jerebu. Hal ini seterusnya menyebabkan penduduk setempat mudah terkena penyakit seperti asma, batuk, paru-paru, penglihatan yang tidak sangat jelas dan sebagainya. Jadi oleh itu semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menangani segala masalah ini. Mereka seharusnya tidak mengamalkan sikap seperti enau dalam belukar, lepaskan pucuk masing-masing. Itulah peribahasa Melayu. Jadi seterusnya, antara punca utama yang menyebabkan pencemaran alam sekitar juga berada pada tahap yang kritikal adalah disebabkan tangan manusia sendiri. Pada kebiasaannya, manusia sering kali melakukan pencemaran alam sekitar dalam keadaan sedar atau tidak sedar, seperti udara, air, tanah, bunyi dan radiasi. Kesan terhadap pencemaran alam sekitar sudah disebarkan melalui media massa. Namun manusia jahat, manusia yang jahat yang mencintai alam memandang mudah masalah pencemaran. Bukan yang mencintai, yang tidak mencintai alam. Manusia yang jahat ni yang tidak mencintai alam dia akan memandang mudah masalah pencemaran alam sekitar. Sifat materialistik yang ada dalam masyarakat pada hari ini juga menyebabkan sukar untuk kita mengurangkan masalah pencemaran di atas muka bumi ini. Selagi kita mengejar keuntungan lebih banyak, muka bumi akan dibangunkan seperti menarah lereng bukit dan gunung bagi membina bangunan. Oleh yang demikian, pihak yang berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar perlulah selalu membuat pemantauan di sesuatu kawasan bagi menjaga alam sekitar ini bersama. Selain itu, semua golongan masyarakat perlulah sedar akan kepentingan alam sekitar terhadap mereka. Asap-asap kilang dan kenderaan antara penyumbang utama juga. Dia boleh diwartakan sebagai punca-punca pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh apa? Oleh asap-asap hitam yang keluar dari kilang dan kenderaan boleh mengakibatkan asap-asap tersebut terperangkap di ruang udara
Selain itu, terdapat juga gas-gas yang beracun seperti gas monoksida yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan tertutup. Okey. Sejenis lagi bahan yang boleh dihasilkan oleh kenderaan bermotor ialah plumbum, iaitu sejenis bahan kimia yang sangat berbahaya sehingga mampu menyebabkan kerosakan otak terhadap kanak-kanak. Selain itu juga, manusia turut menerima udara yang tidak segar ketika bernafas. Hal ini pastinya menimbulkan ketidakselesaan. So kita ni hati-hati sikit lah Okay, so ada sikit info yang saya nak sampaikan pada hari ini, iaitu ramai yang tidak menyedari bahawa pencemaran bunyi turut mengganggu kualiti hidup manusia, termasuk bunyi horn kenderaan lah, seperti motor, lori dan kenderaan lain-lain. So kita ni kenalah berusaha untuk mencegah ataupun mengelakkan daripada berlakunya pencemaran ini. So pada video kali ini itu saja. Assalamualaikum, bye bye.